Segala benda pun stres. By the time you 30s, kadang-kadang apa yang berlaku ialah you kelihatan seperti umur 40-50. Saya pernah tengok satu kes tu doktor juga. Kes tu doktor juga. Apa yang berlaku ialah umur dia 10 tahun lebih muda saya. Umur saya tak sampai 50 lagi, tapi muda lah. So doktor tu muda 10 tahun daripada saya. Dia baru start lah, lebih kurang dalam setahun 2 tahun. So bila kita tengok kes tu, bila kita tengok wanita tersebut, doktor wanita tersebut, umur dia macam lebih kurang umur saya dah. Umur saya dah nampak tua, dengan kusam mukanya, dengan yalah, nampak macam tak berseri. Anak 3 orang berderet-deret, setahun seorang. Apa yang berlaku dalam hidup dia lah, dia didera oleh suami. Doktor tapi didera oleh suami. So kerana itulah dia punya penuaan tu meningkat secara mendadak. Dan kebanyakan kita sebenarnya tua daripada sebelum usianya oleh kerana stres begini, continuously having stress. Continuously having stress. Mungkin adik-adik ada yang umur 19, tapi orang kata kenapa umur kau macam nak 30 bukan maksudnya kematangan, maksudnya dah stres tahap melampau sampai dah jadi tua. Dan kemurungan adalah satu benda yang paling banyak dibincangkan. Kat mana-mana you pergi pun orang akan cakap kemurungan. Kalau you pergi Twitter, Insta dan sebagainya, sometimes orang suka untuk declare yang dia orang ada kemurungan. Ada artis-artis yang suka nak kata oh saya murung. Ada artis yang suka yang nak declare yang oh saya ada masalah mental dan sebagainya untuk cover whatever that they have. Sometimes apa yang berlaku ialah kita overclaim sehingga kan orang yang betul-betul menghadapi kemurungan itu dipandang serong oleh masyarakat, kerana orang ingatkan kemurungan tu normal, simple je. Sedih-sedih kau pergi tidur, bangun pagi, okey. Sedih-sedih kau pergi jalan-jalan okey. Masalah jalan-jalan dek, pakai duit. So balik stres sebab apa? Tambah lagi murung, bukan lagi baik murung, lagi murung sebab duit habis. Nowadays orang dok kata the trending mesti nak kena, kalau nak berjalan tu tak boleh lah, tak main lah pergi Batang Kali ke, pergi zoo negara kan, macam tak best lah, macam tak trending kan, kena pergi Korea, Jepun sebagainya. Saya yang doktor ni pun tak mampu lagi pergi Korea. Pergi Singapura pun tak lepas lagi. So sometimes kita letakkan sesuatu sebelum tiba masanya, menyebabkan kita letakkan benda yang kita takkan capai. Bila kita takkan capai apa benda yang kita nak, masa bila kita nak happy? Sentiasa akan rasa tak cukup, rasa sedih, rasa geram, rasa marah, rasa dan sebagainya, yang mengakibatkan hari-hari kita akan fikir what next, yang kita tak dapat. So what to do? Bila doktor nak kata seseorang itu ada kemurungan, yang pertama sekali ialah dia mesti ada simptom salah satu. Kesedihan yang berterusan, kadang-kadang tanpa sebab, kadang-kadang bersebab. Yang kedua ialah hilang minat dengan segala benda. Hilang minat ataupun hilang nikmat. Perasaan nikmat tu hilang daripada hidup kita. Bila mana perasaan sedih dan hilang minat atau nikmat dalam hidup kita berterusan selama 2 minggu, hari-hari berturut-turut tanpa ada rehat, barulah kita kata ada murung. Kalau you punya perasaan sedih ataupun hilang nikmat tu sekejap-sekejap, itu tak consider sebagai penyakit murung lagi. Saya cakap pasal penyakit. Dia mestilah 2 minggu berterusan, non-stop. Kebanyakan yang jumpa saya mesti sekurang-kurangnya dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga ialah ketidakupayaan untuk concentrate, hilang selera makan ataupun selera makan bertambah. Masalah untuk mula tidur. Kalau you all mula ada masalah untuk mula tidur, maksudnya you sepatutnya tidur pukul 10, you badan pukul 10 tak boleh tidur. Tapi tak tahu kenapa, and then sometimes what happen is banyak benda-benda negatif tak masuk. Non-stop, dia tak boleh nak stop perasaan negatif tu masuk. You kata ni bukan I punya, tapi dia masuk juga doktor. Saya tak boleh nak stop daripada berfikir benda negatif. Bila you ada kesukaran untuk tidur, dia salah satu tanda bahawa you ada kemurungan. Kemudian ialah bila you tidur, you terjaga banyak kali. Yang ketiga ialah bila you dah tidur, you terbangun awal dan you tak boleh tidur balik. Dan the worst part of your day will be the morning. Pagi itulah yang paling teruk lagi perasaan dia. Masa tu lah rasa macam tak guna hidup, tak payahlah buat apa-apa pun, aku nak baring sepanjang hari, menangis awal pagi, before subuh dan sebagainya. So bila tanda-tanda ini berlaku selama 2 minggu berturut-turut dan berterusan, itu barulah kita berkata sebagai penyakit kemurungan. Tetapi kalau sedih-sedih biasa tu normal. Sedih-sedih biasa tu normal. Okay? Adik-adik sekalian, nak jumpa pakar psikiatri ke pakar psikologi ke kaunselor bukan senang. Tak semua orang dapat peluang untuk jumpa kami, dan kadang-kadang nak jumpa kami tu beratur. Kalau macam contoh saya, nak jumpa saya, appointment paling awal ialah 3 bulan dari sekarang. Contoh 3 bulan sekarang baru nak boleh jumpa sekali. You punya masalah hari ni, doktor saya ni hari ni nak bunuh diri ni. Saya bagi appointment 3 bulan. Itu je punya situasi secara ni lah, secara kasarnya. Sebab saya memang tak done untuk
tengok banyak pesakit. Dan kita kena faham bahawa saya tak boleh jumpa you all 5 minit. Saya pernah jumpa satu pesakit 5 jam. 5 jam duduk je. Pesakit tu ulang cerita dia 3 kali. Doktor saya tak cerita yang ni macam kau bukan dah ulang 10 kali. Tapi saya pernah duduk dengan patient 5 jam. Itu kes baru. Dekat kecemasan many years ago lah. So kebanyakan masanya you all tak dapat chance, ataupun you punya chance tu jauh sangat before you dapat jumpa kami. Sometimes kita tak boleh, macam contoh macam you ada isu dekat rumah, you DM saya sometimes kan. So what I want to tell you is actually it's not about pakar tu, pakar psikologi ke kaunselor dan sebagainya. It's about you. Macam mana you nak buat tanpa you perlukan bantuan orang lain. That's the most important thing. So apa yang saya nak bantu you all hari ni ialah saya nak ajar few things supaya you boleh buat tanpa perlukan orang lain. So I need you to have something in your mind, in yourself, untuk bantu you supaya boleh sustain diri you ataupun bantu diri you sendiri. Dan psikologi, Tuhan, agama sangat penting untuk bantu kita untuk jadi lebih sihat. So sometimes apa yang berlaku, pesakit-pesakit saya salahkan agama bila dia tak sihat. Bila dia ada masalah apa-apa, dia cuba selesaikan tak selesai, dia akan salahkan Allah SWT. Bila dia ada masalah apa-apa, dia cuba selesai dengan macam-macam nasihat orang, dia kata dia akan salahkan ustaz. Bila dia cuba ada masalah dan orang kata apa betul-betul ni, dia akan salahkan solat dia akan salah zikir dia akan salahkan baca Quran dia dan sebagainya. Akhirnya yang disalahkan ialah agama, bukanlah masalah diri sendiri. Dan bila you salahkan agama, apa yang berlaku ialah you sebenarnya ada perasaan yang negatif terhadap Allah SWT. Bila ada perasaan negatif terhadap Allah SWT, hasilnya ialah you bukan bertambah sihat, you akan bertambah sakit. Kalau ada orang kawan-kawan kita kata, okey, aku tak nak solat lah, aku nak solat pun tak apa, bukannya boleh bahagiakan aku. No, kau tak bahagia pun kau kena solat, kau mengangkat pun kena solat. Benda tu wajib. Tak kisahlah you buat apa pun, dia still wajib. Dia tak akan menggugurkan kewajiban itu. Jangan nak kita macam okey, nak hukum diri, aku nak hukum diri, biarlah aku masuk neraka, lantaklah. Bukan masalah masuk neraka tak masuk neraka. Benda yang kena wajib buat masih lagi wajib buat, walaupun you nak wish masuk neraka. Ada 4 benda yang sangat penting tapi sangat susah nak dibuat. Yang pertama sekali ialah memaafkan orang. Senang ke nak buat memaafkan orang? Yang tu yang paling susah kot. Yang tu yang paling susah. Memaafkan orang lain atas kesalahan yang dia buat sangat susah. Kebanyakan masa kalau boleh kita nak orang tu jahanam. Bukan setakat tak nak maaf, nak bagi orang tu jahanam lah kau, lantak kau, biar mati kau, jahanam lah, rosak lah kau. Aku doa hari-hari berdoa supaya menjahanamkan orang itu jahanam, tapi yang akhirnya yang jahanam ialah kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita dendam tu. Dendam tu tak selesai. Sebab dendam kita lah, aku takkan maafkan kau dan aku sentiasa mendoakan kejatuhan kau, tapi at the same time apa yang berlaku ialah yang jatuh hari-hari tu ialah kita. Yang susah hari-hari ialah kita. Orang yang buat salah kat kita tu dah bahagia dah, dah selesai dah dia. Kan tak ada masalah dah, dia memang happy dan sebagainya. Kita yang duk mengangkat ni, yang duk struggle ni dengan tak boleh maafkan. Kebanyakan pesakit saya ada isu ini. Tak boleh maafkan orang lain, dia yang struggle. Tak boleh maafkan orang lain, dia yang murung. Tak boleh maafkan orang lain, dia yang anxious. Tak boleh maafkan orang lain, dia yang ada isu dengan pelbagai perkara. Dan orang yang dia tak maafkan tu okey je, happy je. So what's the point untuk kita struggle dengan benda yang kita tak boleh kawal? Sebab bala ke apa ke bukan kita yang tentukan dia jatuhkan bala ke, dosa 1000 kat dia ke, kau masuk neraka, tak. Still lagi Allah SWT. So dalam konsep maaf dalam psikologi, dia adalah menyerahkan tugas Allah SWT tu kepada Allah SWT lah. Tugas manusia ialah okey, aku maafkan kau. Tapi apa sahaja yang kau buat tu, kalau dia dosa dan sebagainya, itu Allah SWT lah yang balas. Tapi aku maafkan kau sebab aku nak tenang. Jadi kita kena kita divide. Maaf tu satu ialah manusia, satu lagi hak Allah SWT. So Allah tu pulang kepada Allah SWT. Pahala ke, nak bala ke, nak bagi bahagia ke apa, itu semua Allah SWT. Kita usaha kita untuk tenang kat sini. Yang kedua ialah patience. Patience ialah keupayaan untuk tunggu dan lihat bila mana kita ada masalah. Biasanya bila kita ada masalah kan, adik-adik sekalian, kita akan jadi restless. Kita akan jadi anxious, nak selesai cepat. Tapi masalah bukannya kena selesai cepat. Ada masalah yang tak payah buat apa-apa, dia selesai sendiri. Ada masalah yang ambil masa untuk selesai. Ada masalah yang boleh selesai dengan orang lain. Ada masalah yang kena selesai dengan diri kita sendiri dan sebagainya. So patience tu ialah keupayaan kita untuk duduk diam dan juga bersabar. Which is, kita tak boleh cakap dengan orang lah, kau kena bersabar, bukan. Dia sabar ni lain. Sabar tu kena datang dari sendiri, bukannya orang suruh. So sabar dalam konsep ini, memaafkan dalam konsep ini, bersyukur dalam konsep ini, dan menerima dalam konsep ini ialah aktif punya proses, bukannya pasif. Pasif maksudnya orang suruh. Bersyukurlah, bersabarlah, bertenanglah, ataupun menerima je lah, maafkan je lah, bukan. Dia kena, aku yang nak maafkan, aku yang kena bersabar, aku yang kena terima, dan aku yang kena bersyukur. Lain konsepnya. Kebanyakan masa kita tak happy sebab kita rasa orang suruh, bukan kita yang nak.
So dalam konsep spirituality dalam psikologi, it's about kita yang actively mahu apa yang sepatutnya dibuat, kan. Gratitude tu bukannya benda yang simple. Sebab gratitude kita kata bersyukur lah secara umum, tetapi kalau you faham bahasa Inggeris punya words gratitude ni besar je punya payung dia. Gratitude tu as simple as macam dalam konsep kita orang Islam, mengalihkan satu halangan dekat jalan pun consider as gratitude. Tolong orang ialah gratitude. Mudahkan cara orang ialah gratitude. As simple as this. Macam contoh, apa beza kita tolong orang oleh kerana orang tu minta tolong dengan kita tolong orang bila orang tu tak minta tolong kita? Yang mana lagi best? Orang tak minta tolong, kita tolong lebih best. Tanpa ada minta kita tolong, it is the best. Kalau ada satu hari yang susah kan, ada semacam hari tu berat, susah hati dan sebagainya kan, you pergi makan dekat kafe, you beratur kan, bayar. Kalau hari tu hari susah you tengah beratur tu, you sampai time you bayar kat orang belakang. Orang belakang tu tak expect you bayar pun. Perasaan dia bila you bayar untuk orang belakang dan orang belakang tu cakap terima kasih is much larger dari masalah yang you ada. Dan you tiba-tiba you akan rasa lega. That is gratitude dalam konsep kita.